bersama Zamzarina. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Dan hari ini bagi mengangkat martabat kaum wanita sebagai tulang belakang pembangunan negara, Majalah Wanita terbitan Utusan Karya Sdn Bhd buat kali ketiga akan menganjurkan satu majlis Anugerah Wanita Ikon 2011-2012. Dan ini bagi saya merupakan satu majlis ataupun satu program yang cukup baik untuk kita laksanakan kerana ia memberi peluang untuk kita ketengahkan wanita-wanita yang telah berjaya dalam bidang masing-masing supaya dapat berkongsi inspirasi dan juga kisah kejayaan mereka bersama dengan kita kaum wanita yang lain. Dan satu majlis yang berprestij akan diadakan untuk mengiktiraf sumbangan dan pengorbanan wanita Malaysia yang telah mengukir kejayaan dalam bidang masing-masing. Dan pastinya Majalah Wanita, saya baru dapat tahu bahawa Majalah Wanita merupakan perintis majalah untuk kaum wanita yang pertama bagi negara kita, yang mana telah lahir pada tahun 1969 dan 43 tahun sebenarnya usia Majalah Wanita ni. Saya juga pasti audiens saya di studio memang membaca Majalah Wanita, dan saya juga sebenarnya adalah pembaca bagi Majalah Wanita setiap bulan. Dan hari ini kita akan bercakap tentang sekitar Majlis Anugerah Wanita Ikon 2011-2012 yang akan berlangsung pada Jumaat depan, iaitu pada 30 November. Saya ucapkan selamat datang kepada pastinya lah pengarang Majalah Wanita Utusan Karya Sdn Bhd. Siapa lagi kalau bukan orang yang cukup dikenali di sebalik tabir. Ini dia banyak menyumbang juga. Ini merupakan ikon wanita juga. Tapi kita tak dendang-dendangkan lagi. Okey, baik. Saya perkenalkan Puan Nomalah Hamzah. Kita beri tepukan pada Puan Nomalah. Dan di sebelah adalah Puan T. Arfah Kamaruzaman, merupakan pengarah MARA Wilayah Persekutuan dan juga hari ini mewakili rakan strategik kolaborasi yang terutama sebenarnya untuk menjayakan Majlis Anugerah Wanita Ikon kali ini. Jadi baik, 43 tahun usia Majalah Wanita dan Puan Nomalah merupakan pengarang yang keberapa? Terlebih dahulu saya nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada hadirin dan khasnya kepada Zamzarina lah dan juga kru Apa Kata Wanita kerana mengundang kami pada hari ini. Menjawab soalan Zam tadi, saya ingin nak maklumkan bahawa saya sebenarnya dah 3 kali bertugas di Majalah Wanita sejak 15 tahun yang lalu. Wow. Saya bertugas di Utusan selama 34 tahun, tapi 3 kali memegang jawatan sebagai pengarang Majalah Wanita. Ini kali ketiga lah sejak 2009. Dan pastinya apa sahaja yang kita baca dalam Majalah Wanita tu merupakan satu konsep cetusan idea daripada Puan Mala lah bersama anak-anak buahnya lah yang banyak sebenarnya memerah otak tu setiap bulan apa yang patut dikeluarkan untuk sebagai bacaan kita kaum wanita, kerana tanpa artikel-artikel yang dikeluarkan di majalah dan juga dan sekarang kita ada media TV juga untuk kita paparkan wanita-wanita yang berjaya ni, tak mungkin kita juga mendapat sikit sebanyak semangat untuk menjadi sebaik mereka yang kita paparkan dalam media tersebut. Jadi baik, kali ini kita bercakap tentang Anugerah Wanita Ikon 2011-2012. Jadi mungkin ada kelainan tak? Kerana saya dipakai ini merupakan penganjuran kali ketiga ya Kak Mala. Okey, pembaharuan yang dibuat pada tahun ini adalah satu, kita buat penambahbaikan untuk satu program kerja amal, yang mana program kerja amal ni wajib untuk 5 panelis yang telah kita senarai pendekkan untuk salah seorang akan dinobatkan pada malam 30 November akan datang. Kerja amal ni amat penting kerana penilaian terakhir 20% bergantung kepada apa sumbangan yang dibuat oleh finalis ni ketika mereka melakukan kerja amal tersebut. Jadi dia secara tidak langsung menjadi penanda aras kepada siapa yang layak, siapa yang paling layak untuk kita nobatkan pada malam tu. Jadi kerja amal ni adalah satu, saya merasakan kita masukkan kerja amal ni memandangkan wanita terlalu hampir, naluri wanita terlalu hampir dengan masyarakat. Baik dari sudut emosi, apa-apa saja, kita terlalu dekat. Sebab peranan kita sebagai wanita, isteri dan ibu tu amat penting dalam rumah tangga dan juga di luar lingkungan keluarga. Betul. Jadi kami merasakan kerja amal ni adalah satu perkara baik yang perlu digandingkan dengan finalis wanita ikon ini, selain dari memandang latar belakang kerjaya dan juga pendidikan mereka. Okey, baik. Dan kita lihat juga mereka di kalangan 5 finalis ni datang daripada pelbagai latar belakang profession dan kalau kita lihat dulu sebelum ni pada 2 tahun yang sebelumnya kebanyakan
Bergantung hanya kepada kriteria kelayakan pendidikan Pendidikan. Okey, baik. Sebagai MARA, Majlis Amanah Rakyat MARA yang saya kira julung kali Puan Teh sama-sama memberi sokongan kepada anugerah wanita ikon kali ini. Mungkin bagaimana kali ini MARA merasakan bahawa ini satu program dan acara yang begitu signifikan untuk MARA sama-sama memberi sokongan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Zam dan juga para penonton sekalian. Memang betul lah MARA ni rasa sangat bertuah lah pada kali ketiga setelah anjuran dari pihak Keputusan Karya untuk mengadakan anugerah wanita ikon ni. Jadi kami terpanggil, pengurusan MARA bersetuju untuk bersama-sama menjadi rakan strategik bersama Urusan Karya. Bukannya apa, sebab MARA ni dah telah lama berkecimpung di dalam membangunkan usahawan dan juga di dalam membangunkan masyarakat dalam pendidikan. Dan di samping itu juga dalam pembangunan modal insan. Jadi di sini kita nampak apabila kita berkolaborasi dengan pihak tentang anugerah wanita ikon ni, kita merupakan satu langkah untuk mengiktirafkan peranan wanita sebagai insan yang penting, sama ada yang menyumbang kepada kemajuan negara. So kita ada macam-macam daripada berbagai bidang, dari bidang keusahawanan, pendidikan dan juga warga MARA tu sendiri. So jadi ini adalah satu pembuka mata kita kata, dan dah sampai masanya wanita tu diiktirafkan dan lepas tu menyumbang pula tu. Mereka telah menyumbang dan begitu banyak, dan kali ini adalah satu langkah yang rasa saya yang sangat bagus. Pengurusan MARA bersetuju dan kita harap dia dapat terus membina keupayaan mereka untuk pergi lebih jauh lagi. Betul, saya melihat bahawa kalau kita lihat ikon wanita yang terpilih pada dua anjuran sebelum ni, kita dapat melihat mereka ni di kalangan usahawan-usahawan dalam bidang kecantikan. Tapi kali ini kelainan yang saya kata satu kelainan yang sangat positif, kerana di kalangan finalis yang 5 ni saya lihat mereka merupakan dari pelbagai bidang latar belakang. Ada peguam, ada ahli akademik, ada usahawan, ada usahawan mewakili bidang corporate dan sebagainya, yang mungkin mereka ni tak pernah pun terpapar di mana-mana media dan memang tidak dikenali oleh masyarakat. Tapi inilah kita menjadikan satu platform untuk mengangkat mereka ni, kerana mereka ada kisah kejayaan masing-masing dalam bidang yang mereka ceburi. Dan Puan Teh sendiri melihat sedikit tentang kelima-lima finalis ni. Ya, pemilihan ni finalis ni pada kami adalah memang tepat, because ini adalah satu tambah dengan pembaharuan dan dia menjadi satu platform bahawa dia ada pula 20% pula tu daripada kena buat kerja-kerja amal. So kita rasa tepat dari segi pemilihan pun tepat, sebab dia ada mengikuti proses penilaian. Jadi proses penilaian inilah masanya, jadi bermakna finalis-finalis ini tergulung dari semua bidang, jadi adil dan sama, dari tak ada fokus kepada satu bidang sahaja. Dan itu satu pengiktirafan yang sangat baik. Dan semua sebenarnya wanita boleh berpeluang untuk menjadi ikon satu hari nanti. Okey, apa kata kita nak kongsikan sedikit rakaman tentang apa yang dikatakan tadi, kelainan dan pembaharuan yang dibuat kali ini, iaitu kita bawa kelima-lima finalis ni untuk melaksanakan kerja amal di tempat-tempat yang telah dipilih oleh pihak penganjur. Jadi sedikit saja sebenarnya yang dapat kita kongsikan, kerana rakaman sepenuhnya nanti akan siarkan pada malam anugerah nanti, di mana penilaian dan juga markah penuh nanti akan juga diambil sebahagian daripada hasil kerja amal yang kita paparkan. Dan Puan Mala pun turut berada di lokasi semasa rakaman dibuat. Jadi beliau pun dah tahu seberbanyak yang mana sebenarnya finalis yang sebenarnya kita lihat benar-benar mempunyai orang kata mempunyai kehebatan mereka dalam bidang kerja amal untuk kita kongsikan dengan anda. Kita saksikan sekarang pakej ini, dan selepas ini kembali kita akan berkenalan dengan kelima-lima finalis yang telah kita sebutkan tadi. Masuk ke rumah jagaan dan rawatan orang tua Al-Ikhlas di Kampung Meranti Puchong bukan perkara baru bagi Natreza Putri Abdullah, finalis Wanita Ikon 2011-2012, kerana wanita muda ini telah biasa dengan kerja-kerja amal membabitkan warga emas. Tidak kekok berbual mesra dan menyuap makanan untuk nenek-nenek yang hanya mampu duduk di atas katil,
Kehadiran Natreza Putri Abdullah mengingatkan kenangan bersama arwah neneknya yang kembali ke rahmatullah beberapa bulan yang lalu. Naluri seorang anak atau cucu terlalu dekat dengan Natreza kala berbual dengan orang-orang tua di rumah tersebut. Nampak mereka ceria menerima kehadiran wanita muda ini. Sekurang-kurangnya rindu kepada anak cucu terupat juga. Masa yang sekejap meredakan kerinduan bertahuan, tetapi Natreza harus meninggalkan mereka walaupun kaki berat melangkah pergi. Diiringi doa agar kesemua mereka sentiasa sihat dan dilindungi Allah SWT, Natreza mengucapkan selamat tinggal kepada mereka setelah menghulurkan sedikit sumbangan peribadi. Semoga kunjungan kali pertama ini tidak terhenti di sini dan perhatian berterusan dapat diberikan kepada insan-insan istimewa ini. Tugasan kerja amal di kediaman milik seorang ibu tunggal, Nazilah Ismail, yang terletak di Kampung Ceras Baru, Kuala Lumpur, menyentuh hati Dr. Saidah. Melihat keadaan kediaman Puan Nazilah yang cukup daif, mengundang rasa sedih di hati Dr. Saidah. Rumah yang sempit dan serba kekurangan itu perlu diperbaiki segera agar keluarga ini dapat berteduh dengan lebih selesa. Bersama 5 orang pelajar dari Kolej Mara Banting dan juga anak gadisnya Saidatul Fatimah Muhammad Mazli, Dr. Saidah membersih sekitar kawasan rumah Puan Nazilah yang sudah sekian lama tidak terurus. Dr. Saidah rasa berbesar hati kerana dapat membuat sedikit sumbangan kepada keluarga ini. Sebelum meninggalkan kediaman itu, Dr. Saidah tidak lupa menyampaikan sumbangan wang tunai dan barangan keperluan untuk keluarga Nazilah. Berasal dari Kuala Terengganu, Ratna Datuk Naini ke Teratak Syifa di Jalan Gombak, Kuala Lumpur. Teratak Syifa menempatkan anak-anak yatim perempuan seramai 18 orang berusia antara 6 hingga 17 tahun yang kematian ibu atau bapa. Setibanya di Teratak Syifa, Ratna dan suami disambut mesra oleh pemilik pengetua yang mengurus kebajikan anak-anak yatim di situ, Hajah Tum Haji Ujang, yang mesra disapa Mak Tum. Kehadiran Ratna di Teratak Syifa menyuntik keceriaan di kalangan anak-anak di situ. Usai sesi berkenalan, mereka berkumpul di ruang tamu untuk sesi motivasi secara santai bersama Ratna. Berkongsi kisah teladan yang diterimanya menerusi email, Ratna menghabiskan masa bersama-sama anak-anak Teratak Syifa melakukan aktiviti berkebun di Taman Bunga Maktum yang syarat dengan pelbagai bunga termasuk bunga mawar. Sebelum pulang, Ratna tidak lupa menyampaikan buah tangan berupa peralatan sekolah termasuk uniform sekolah kepada anak-anak yatim tersebut serta sumbangan peribadi kepada Maktum. Finalis Anugerah Wanita Ikon 2011-2012 yang seterusnya adalah Dr. Mumtaz Begum Abdul Kadir, berusia 46 tahun, Ketua Unit Kualiti Kolej Profesional Mara, Melaka. Dr. Mumtaz turut diberi tanggungjawab melakukan kerja amal di rumah ibu tunggal Norli binti Mat Nagri yang terletak di Kampung Ceras Baru, Kuala Lumpur. Dr. Mumtaz bersama rakan-rakan sejawatan dari Kolej Profesional Mara Melaka, Kaki Tangan Mara Kuala Lumpur dan pelajar daripada Pusat Gap Mara Kuala Lumpur bertanya khabar keluarga tersebut yang mempunyai 3 orang anak kurang upaya. Melihat anak sulung Puan Norli, Nur Hidayah, yang hanya mampu terbaring, Hidayat yang boleh bergerak tanpa boleh bertutur, serta Aisyah yang lumpuh kedua kaki dan berkerusi roda, tentunya mengundang rasa sedih dan insaf di hati Dr. Mumtaz dan rombongannya. Kata Dr. Mumtaz, kecekalan Norli menjaga dan menguruskan 3 orang anak yang kurang upaya membuktikan kegigihan seorang ibu tunggal dalam keadaan
hanya bersandarkan kasih sayang. Dr. Mumtaz berharap kunjungannya dapat meringankan sedikit beban Noli dan hubungannya bersama keluarga Noli berpanjangan selepas ini. Entah sama ada kerana sudah terbiasa dengan rutin mengendalikan kes mahkamah atau dia semula jadi lahir dengan sikap sentiasa siap siaga, Adilah Tan Sri Ahmad Nordin nyata telah membuat kes tadi sebelum hadir ke rumah amal anak yatim Yayasan Pembangunan Insan Nasional YIPIN untuk lawatan kerja amalnya sebagai calon finalis wanita ikon. Usaha Adilah mengingati nama setiap seorang anak-anak penghuni rumah amal itu beserta umur, darjah persekolahan dan butiran sampingan berjaya menambat hati anak-anak ini dengan sentuhan peribadi yang terasa sangat hampir dan mesra. Usai sesi berkenalan, kerja gotong royong dimulakan. Bersama anak-anak ini, Adilah mengemas dan mengecat surau sekaligus memberi wajah baru yang lebih segar kepada tempat ibadat tersebut. Kemuncak acara, setiap anak-anak diberi sehelai kain putih untuk melakar impian dan cita-cita masing-masing. Seronok dan teruja, mereka mengecap tapak tangan dengan pelbagai warna dan menulis nama serta cita-cita sendiri. Adilah turut menyampaikan sumbangan peribadi ikhlas dengan merahsiakan pemberiannya. Lebih manis lagi, Adilah mengisi oleh-oleh yang dibawanya mengikut umur anak-anak tersebut. Seorang kanak-kanak perempuan 5 tahun bersorak riang bila membuka beg hadiah dan mendapati ada teddy bear di dalamnya. Adilah melahirkan rasa puas hati dan gembira dapat melakukan aktiviti bersama anak-anak yatim di sini. Aktiviti yang dianjurkan mampu membuka hati dan minda anak-anak yatim di sini di samping memberi keseronokan kepada mereka. Apa kata wanita? Okey, terima kasih kita bertemu kembali dan saya juga sebenarnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada utusan karya yang berhad khususnya Puan Nomala daripada Majalah Wanita kerana sebenarnya sudi menjemput kami Apa Kata Wanita dan RTM menjadi media rasmi bagi program Anugerah Wanita Ikon 2011-2012. Ini saya kira satu sumbangan juga yang kita berikan supaya kisah ataupun inspirasi daripada kelima-lima finalis ini akan dapat kita kongsikan dengan lebih meluas lagi dengan seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita tadi dah saksikan itu dia segmen package rakaman di mana kesemua 5 finalis tadi pergi ke lokasi yang telah dipilih oleh pihak penganjur untuk melaksanakan kerja amal walaupun dalam tempoh yang singkat, tapi kita lihat masing-masing tak kekok pun ya Puan Mala. Yeah. Puan Mala berada di sana, nampak mereka dah biasa, dah sebati agaknya. Jadi saya perkenalkan dulu kelima-lima finalis ni di sebelah saya adalah Puan Adilah Tan Sri Ahmad Nordin, merupakan pemilik firma guaman Tetuan Adilah. Wow, okey, seorang lawyer. Okey, dan di sebelah Dr. Mumtaz Begum, Ketua Unit Quality College Professional Mara, ahli akademik ya, finalis yang kedua. Dan di sebelah sana yang paling muda, baru berusia 30 tahun ya. Ini satu cetusan finalis yang muda ni ya, untuk kita berkongsi dengan generasi muda. Cik Natriza Putri Abdullah merupakan pengarah eksekutif Kumpulan Talasko Dagang Sdn Bhd, ahli korporat muda.
Ya. Dan di sebelah sana yang berbaju kuning, Pekan Hajah Ratna Datuk Haji Naini, pengarah urusan Nazra Sdn Bhd, juga ahli korporat, dan Dr. Sadiah Saidah, minta maaf, Timbalan Pengarah Perhubungan Akademik College Mara Banting. Ya, jadi tahniah kerana telah terpilih sebagai finalis. Jadi sedikitlah masing-masing mungkin dikongsikan bila tahu salah satu kriteria tadi kena dipenuhi dengan melakukan kerja amal tadi, kita tengok macam tak kekok dah biasa kan, ataupun agaknya depan ada nampak rakaman kamera kena kontrol kontrol ayu kena macam mana apa ni Puan Nadila tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang apabila diberikan tugasan tersebut, kita ada masa yang singkat sebenarnya. Mungkin lebih kurang 5 ke 6 hari saja. Tetapi saya cuba dapatkan sedikit maklumat lah daripada rumah anak yatim tersebut dan dapat maklumat. Jadi kita cuba dapatkan satu program yang boleh meriangkan dan menceriakan anak-anak yatim. Dan doktor dah biasa melakukan sebagai ahli akademik kan, biasa bercampur dengan Okey. Saya pula bila saya dapat tahu rumah ibu tunggal, so saya pun fikir platform saya adalah Mara. Di belakang saya ada Mara. Jadi saya pun hubungi bahagian-bahagian di Mara ni yang mana yang boleh membantu saya. Jadi pada fikiran saya dah adalah pergi melawat keluarga ni, dan saya dapat tahu ibu tunggal ada anak 5 orang, dan kalau kita tengok tadi kan dalam klip video tadi tu, so saya pun fikirkan apa bentuk bantuan yang boleh saya beri, dan juga satu bantuan yang boleh diperolehi oleh keluarga ni atau boleh manfaatkan keluarga ni untuk jangka masa panjang. Itu yang saya melibatkan agensi-agensi Mara seperti Giat Mara, pejabat Mara wilayah, yang mana mereka saya tahu Mara sangat menyokong staf-stafnya melibatkan diri dalam sebarang bentuk aktiviti amal ataupun sebarang aktiviti yang kami terlibat. Jadi alhamdulillah satu sokongan yang sangat kuat diberikan kepada saya, dan saya sangat gembira apabila Timbalan Pengarah Mara Wilayah Dr. Azmi sendiri turun bersama staf-stafnya. Dan begitu juga dengan saya ada call Puan Mariam Majid yang kami selalu panggil sebagai Kak Yam. Jadi Kak Yam begitu membantu dan juga Giat Mara juga datang pada hari itu untuk membantu saya sama-sama untuk membantu keluarga ini. Oh, banyak sokongan, ramai sokongan Dr. Mumtaz. Agaknya kalau undian ni mesti dia menang. Okey, Cik Nadriza, ini adakah ini kali pertama bercampur dengan bagi saya bukan kali pertama. Selalunya hari raya saya selalu panggil anak-anak yatim ke rumah. Jadi ada kita buat makan untuk mereka. Tapi challenge bagi saya first time pertama kali pergi melawat, pergi ke tempat mereka. Pergi ke tempat mereka, especially orang tua. Jadi ini satu pengalaman mungkin yang baru. Kalau sebelum ni kita kena faham kerana seorang ahli korporat kan dengan masanya untuk menguruskan tapi kali ini pergi sendiri ke teratak mereka dan melihat betapa daifnya. Pada hari itu saya ingatkan saya dapat meluang lebih masa bersama mereka. Tapi itulah pergi ke rumah orang tua, aktiviti yang dilakukan tu tak limited, tak berapa banyak kerana mereka semua di atas katil. Jadi yang saya boleh sumbangkan ikhlas itu kasih sayang saya, kerana saya memang suka bergaul dengan orang-orang yang warga emas ni. Mereka ni banyak cerita history mereka. Jadi saya suka bersua dengan mereka. Kalau diberi peluang tempoh lebih lama tu, dia mahu masa tu lebih dipanjangkan lah Tapi mungkin akan diteruskan lagi selepas ni. Dan bagi Hajah Ratna, boleh nak kongsikan sedikit pengalaman dalam kerja amal yang kita saksikan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya menerima tugasan untuk ke rumah teratak Syifa tu, saya cuba menelefon maktum yang mengusahakan rumah tersebut. Jadi dia memberitahu bahawa di situ ada
18 kanak-kanak yang berumur daripada 8 tahun ke 18 tahun. Jadi saya apabila diberitahu apa keperluannya, iaitu ialah peralatan sekolah, baju sekolah, saya cuba untuk memberi memenuhi permintaannya itulah. Jadi saya dapatkan saiz dan umur mereka. So alhamdulillah saya dibantu oleh seorang kawan yang mana juga dia punya distributor for Canggih punya baju sekolah ni, dan dia memberi sokongan lah terhadap saya. Okey, tolong pergi shopping masa sedia kita kan. pergi ke Kanak-kanak tu nampak terkejut, surprise dapat hadiah kan. Dapat beg warna pink cantik. Okey, Dr. Saidah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kegiatan CSR ni adalah satu perkara yang memang sering kita lakukan di Kolej Mara Banting. Pelajar perlu mengadakan CSR 3 hingga 4 jam seminggu, bukannya sebulan ke seminggu. Jadi bila saya diberi tugasan ini, terus kita fokus kepada pelajar. Apa yang saya dapat dan pelajar dapat dan orang yang kita akan bantu itu juga dapat. Jadi kebetulan pelajar pun nak periksa, jadi kita dapat 5 orang pelajar. Dan saya pergi tanya Puan Nazila sebelum saya melawat secara rasmi dengan kru-kru apa yang dia perlukan. Pada ketika itu dia menghadapi masalah anaknya nak mengalami pembedahan. Jadi dia memang tak fokus kepada benda lain. Dia kata anak saya di hospital, saya hanya ingat anak saya di hospital. Jadi kita fikirkan apa yang dia perlukan pada keadaan macam tu. Jadi kita cuba berikan apa yang dia perlukan pada masa Kita lihat tengok bergotong royong tadi. Bergotong royong sebab saya kata nanti anak balik dia. biarlah dia dalam keadaan yang selesa. Dan kalau kita ke hospital ni, kita berulang alik hospital, duit, kita perlukan duit. Perbelanjaan yang banyak. Okey. Jadi baik, Puan Amala. Susah ni nak pilih ni pemenang ni. Saya tengok masing-masing ada kehebatan masing-masing dan pendedahan juga dah biasa mereka lakukan kerja amal ni kan. Bagaimana tu? Bagaimana cara penjurian ni nanti nak memilih seorang ni? Kita memang maklumkan tentang tugasan tu pada saat-saat yang kita boleh katakan pada saat akhir. Sebab salah satu kriteria dia, kita nak tengok macam mana cara finalis ni menguruskan kerja tu macam nak menghumbi, macam mana dia nak melakukan, nak buat persiapan tu. Satu tindakan macam call tempat berkenaan untuk bertanya maklumat terkini tu, satu tindakan yang baguslah pada saya. Bagaimanapun kaedah yang kita akan guna pakai pada pemilihan malam tu tetap bergantung kepada markah seperti yang saya cakap tadi dah. Latar belakang 20%, kerjaya 30%, pendidikan 30% dan aktif kemasyarakatan yang kerja amal tadi 21%. Jadi satu soalan bonus kita akan ajukan, panel juri akan ajukan soalan bonus pada malam tu secara spontan. Cepu mas Secepu mas. Tak tahu apa pun soalan tu. Soalan tu berkisar. buat masa ni saya pun tak tahu. Kita rahsia, masih dalam rahsia dan kita hanya akan bocorkan pada hari itu. Pada malam itu. Pada malam itu. Itu pun kalau panel juri bersetujulah. Dan Puan Teh sendiri akan terlibat sebagai juri mewakili MARA? Tak, MARA kita ada wakilnya Timbalan Ketua Pembang MARA, Datuk Anissa Omar. Jadi saya berharaplah kepada panelis untuk buat satu persiapan minda lah. Fizikal dan mental mesti strong. Kan? Jadi sesiapa pun yang berbagi komitmen yang terbaik pada malam tu, insya-Allah ada pertandingan kalah dan menang, tapi di antara yang dah terbaik ni kita akan